Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membuat asas kawalan digital output menggunakan Arduino Uno. Jom kita mulakan. Zombie apocalypse. Okey, jadi kalau kita tengok pada kita punya monitor sekarang ni, kita nampak saya dah buka sini software Arduino IDE, okey, software ni. Lepas tu di belah bawah kanan saya ni, saya ada buka visualizer menunjukkan status kita punya board Maker Uno. Okay. Kalau kita baru first time beli board Maker Uno ni dan kita baru nak gunakan dia untuk pertama kali, bila kita onkan power supply, dia akan ada bunyi. Uh, saya buat benda ni dekat dengan saya punya mikrofon. Saya tekan button reset. Dia ada bunyi tu dulu. Bunyi intro dia tu. Okay. Saya tekan sekali lagi button reset ni, saya tekan. Nanti kita akan nampak dia bunyi dulu. Bip 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 bip, lepas tu dia buat running light. Okay. So ni adalah program default yang bila kita beli Maker Uno ni memang dah sedia ada. Okay. Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah, itu kalau kita tahu yang kita cucuk wayar ni ada dengar bunyi tu, maknanya board ni board baru lah. Tapi kalau awak cucuk-cucuk tak ada bunyi-bunyi, maksudnya board ni pernah orang gunakan dan dia pernah uploadkan program lain lah. Kalau dekat lab saya tu ada banyak board ni. Jadi kalau awak gunakan tu tak ada bunyi introduction tu, dia maksudnya memang dah ramai orang pakai dah board tu. Board second hand lah. Okay. Jadi kita dah nampak dia tengah buat running light sekarang ni. Macam kata kalau kita tak boleh delete program sebenarnya. Biasanya kita override program. Contohnya kalau dekat depan awak ni sekarang ni, saya ada buka Arduino IDE ni. Dan kita nak upload program kosong ni ke dalam board Maker Uno kita ni. Apa kita buat? Kita pertama sekali, sebelum kita buat apa-apa, kita akan pergi kepada tools dan kita akan check board kita ni, setting di board Arduino Uno. Kita check betul. Memang saya setting board kita board Arduino Uno. And then kita akan pergi kepada COM nombor 12. COM ni tak boleh pilih. Memang kalau kita cocok memang COM ni, kalau COM 12, 12 lah. Kalau COM 5, 5 lah. Tapi pastikan dia bukan COM 1, selain daripada COM 1. Kalau COM 1, maksudnya awak tak cocok wayar lagi pada awak punya Maker Uno ataupun wayar awak rosak. So nak kena check tu. Jadi board dah betul, port pun dah betul. Kita terus tekan upload. So untuk program pertama ni saya nak save dia. Saya kata saya namakan program ni nak buang lah. Buang. Sebab program nanti saya nak buang . Okay. Saya savekan dia dekat depan. Unless kita bagi dia nama test lah. Test 1. Test 1. Save. Okay. Sekarang ni dia tengah compile. Bila dia dah compile semua, tak ada syntax error, okay, dia akan start untuk upload kepada kita punya board Maker Uno. So sekarang ni dia tengah uploading. Syntax error tak ada. Okay. Dah done uploading. So kita boleh nampak board kita sekarang ni tak ada lampu ni. Dah tak ada lampu menyala. Kalau kita tekan reset, tak ada lampu menyala. Okay. Ini untuk board Maker Uno version yang paling baru lah. Saya tu ada keluarkan version lama sikit sebelum tu. Takut awak terguna board tu. Saya tunjukkan. Ini board yang lama, saya ada contoh ni. Okay, ni board lama. Board lama ni kalau saya upload program yang sama. Tapi sebelum tu kita tengok dulu kita punya board Arduino Uno, port number kita nombor 12 memang betul tetap. Kadang-kadang dia berubah tau nombor port ni. So kita nak kena confirmkan je. So saya terus tekan upload. Sepatutnya secara teorinya board ni tak ada lampu yang menyala. Tapi nanti kita tengok apa jadi. Tengah uploading dan uploading, semua lampu daripada pin nombor 12 2 sampai 13 dia menyala semua. Ini yang masalah masa board Cytron Maker Uno keluar mula-mula dulu. Okay. So biasanya apa yang kita perlu buat, jangan risau, kita cuma masukkan satu line program ni aja. Apa yang saya buat, saya akan declare semua pin daripada pin nombor 2 sampai pin 13 yang ada gunakan LED tu, saya akan declare dia sebagai output. Itu je saya buat. So saya buat for integer I is equal kepada 2.
semicolon I less or equal 13 I plus plus. Lepas tu kita buat dia pin mode I adalah output control U. Saya tak gunakan mouse tadi, saya pakai shortcut pada keyboard, saya tekan control dengan U untuk upload. So sekarang dia tengah upload dan sebentar lagi kita nampak semua LED dah padam. Jadi kalau awak dapat board Maker Uno yang lama, version lama awak boleh gunakan teknik ni lah. Satu line aja. Apa benda line ni buat? Ni kita akan terangkan lebih detail pada sesi yang akan datang. Penggunaan digital output menggunakan control structure 4. Jadi saya tak nak gunakan board yang lama ni, saya nak pakai board yang baru. So sekarang kita ada board yang baru ni, program kosong, tak ada apa dalam dia. Kita nak upload program. Untuk first class, biasanya saya suruh student upload program Blink. So kita pergi kepada file, ada example ni, dia ada banyak example. Macam board saya ni saya dah pakai lama dah, jadi saya ada banyak library. So kita nak pergi pada sini yang basic ni, lepas tu kita klik Blink. So kita besarkan sikit, tanpa kita baca program, saya terus klik upload. Okay. Nanti kita akan nampak ada kelipan pada kita punya board nanti. Okay, tengah upload dan uploading. Dan uploading kita tengok board kita, LED pada pin nombor 13 tengah menyala dengan kadar kelipan 1 saat. Untuk on, 1 saat untuk off. Okay. Jadi, kalau kita tengok program ni, kita tengok by detail sikit ni. Program ni dimulakan dengan satu perenggan yang menyatakan tentang penggunaan program ni. Dia beritahu function program ni. Dia buka starting dengan /star, dia habis dengan //. Ni kalau kita nak tulis perenggan lah. So ni komen untuk multiple statement. Untuk statement yang banyak lah. Ada beberapa baris statement. So kita gunakan teknik ni lah. So kalau saya padam ni, kita akan nampak ni dia. /star. Kalau saya buka ni, /star ni saya buka, awak akan nampak tulisan bawah ni semua jadi kelabu. Saya padam nampak semua jadi kelabu. Sebab dia tengah tunggu /star. Dia suruh awak matikan komen tu lah. So buat sementara ni saya tak berminat dengan komen untuk multiple statement. Lepas tu kalau kita tengok baris nombor 2 ni, dia ada double slash. Double slash ni untuk single comment, single statement comment. Jadi ini pun saya tak berminat. Saya buang. Komen ni sebenarnya tak mainkan fungsi dalam program. Tapi dia hanya estetik untuk programmer tahu line ni dia buat apa, line ni dia buat apa. Amalan yang baik adalah untuk kita tulis komen sebab mungkin program ni dalam 2-3 bulan lagi kita nak baca, masa tu kita dah tak tahu dah. Ni line ni buat apa? Line ni pergi mana? Lompat untuk apa? Jadi selalunya benda yang pelik-pelik itu biasanya kita akan komen kan. Tak semua line tu kita perlu komen. Kita komen mana yang perlu. Okay. So komen ni padam, komen ni pun padam, komen ni pun padam. Single statement ni awak boleh tulis dekat tepi ni boleh. Tapi pastikan tak ada, selepas tu tak ada program yang nak digunakan lah. Semua hanya untuk sekadar komen saja. Saya padam semua sekali komen ni sebab apa? Saya nak beritahu sebenarnya program kita untuk Blink ni, program ni pendek ni je. Program ni pendek ni je. Jadi saya tak nak terangkan program ni daripada sini. Saya nak type daripada awal, daripada kosong, daripada scratch supaya awak faham sebenarnya dia punya program ni, dia punya starting ni macam mana. Okay. So kalau saya padam semua ni, blank, saya akan mula-mula sekali, saya akan type void setup, open close parenthesis, enter, open bracket, close bracket. Kalau awak perasan tadi, open bracket ni dia dekat belah atas. Ada setengah programmer dia suka style macam ni. Saya jenis programmer yang suka style dia belah bawah macam ni. Supaya saya mudah nampak kawan-kawan dia ni. So kalau saya klik ni, dia beritahu dia punya kawan ni belah sini. Dia punya pasangan dia. Kalau saya klik belah bawah, dia beritahu pasangan belah atas ni. So dia berpasangan. Misal kata saya tiba-tiba saya add lagi. Saya saja letak komen, buka komen. Nampak tak? Bila saya tekan komen ni, dia pergi klik atas ni, dia ingat ini adalah pasangan dia.
Bila saya klik yang belah atas ni, tak ada pasangan. Ini yang akan jadi masalah ni. Student-student kita biasanya di masalah pada open dan close bracket ni. Sepatutnya benda ni tak berlaku sebab benda ni sangat mudah. So elakkan buat kesilapan ni. So ni adalah namanya subroutine. Subroutine dimulakan dengan open bracket and close bracket. Dia punya isi kandungan ni kat tengah-tengah ni lah. Ni isi kandungan dia. Tapi kita belum buat lagi. Okey. Lepas tu kalau awak nampak ni hijau dia lain. Ni hijau dia macam hijau-hijau gelap-gelap gitu. Sebab ni adalah subroutine yang wajib. Ada 2 subroutine yang wajib untuk Arduino IDE. Satu nama setup, satu lagi void loop. Open close parenthesis, enter open bracket and close bracket automatic. Okey. Jadi kita sekarang ni dah ada 2 subroutine. 2 subroutine yang wajib. Saya sekarang nak gunakan pin, kita pakai pin 12 lah. Saya nak gunakan pin 12 untuk buat kelipan LED. So saya akan starting dengan pin mode. M huruf besar. Ini kita kena type sendiri huruf besar, huruf kecil. Dia tak tukarkan automatik untuk kita. Dia tak bukan macam program Java ke C++, dia tak. So awak kena tahu bila masa nak guna uppercase, bila masa nak guna lowercase. So pin mode open close parenthesis semicolon. Lepas tu kita declare 12, koma. Dia punya status dia sebagai output. Okay. Pastikan bila awak type ni, awak dalam kurungan ni. Saya suka benda ni dekat sebelah open bracket sebab dia jimat ruang. Sebab biasa kalau saya tulis program dekat katalah 200-300, nak troubleshoot susah. So saya mudahkan, saya rapat-rapatkan semua. So lepas ni sini, kita nak type arahan untuk kawalan digital output kita, digital write. Kita nak bagi arahan kepada kita punya pin. Open close parenthesis semicolon. Lepas tu baru kita type dalam dia supaya awak tak lupa. Jadi kita type dalam ni 12, status kita masa tu kita nak dia nyala high. Lepas tu kita nak hold dia selama 1 saat. Delay 1000. 1000 ni maksudnya 1000 milisaat. 1000 milisaat, 1000 bagi 1000, kita akan dapat 1 saat. Ni sebenarnya 1 saat ni. Okey, dah siap. Kita akan copy and paste. Dan kita akan tukar ni high kepada low. Saya akan tekan keyboard shortcut saya, Ctrl U untuk upload. Jadi saya tak perlu nak tekan pakai mouse. Jadi cepat sikit kerja saya. So sekarang ni dia tengah compile, dia check ada syntax error ke tidak. Kalau tak ada, dia akan start upload. Sekarang saya punya tengah upload dan uploading. Sekarang pin saya pin 12. Ni program yang sama tadi pada program Blink, tapi saya ubah daripada pin 13 kepada pin 12. Soalannya adalah, kenapa mula-mula tadi awal saya suruh awak gunakan program Blink? Sebab kita nak check board kita ni sama ada boleh fungsi ke tidak. Boleh download program ke tidak. Yang ni, IC ni. IC ni, USB to serial ni, masih okey ke tidak. Sebab kadang-kadang dia terbakar. Bila terbakar, awak nak upload program tak boleh. Sebab tu saya tak start tulis program dulu. Saya klik Blink, terus upload. Kita nak tengok board kita ni boleh communicate tak dengan komputer. Kalau boleh, baru saya gunakan. Kalau tak boleh, saya tukar board lain. Okay. Sekarang, saya nak tukar daripada pin 12. Let's say kita nak tukar kepada pin 7 lah. Pin 7. Saya pun tukar sini, 12 kepada 7. Ni kepada 7. Ni pun 7. Saya upload sekali lagi. Tapi kali ni saya nak tukar 1000 lah. Lambat lah 1000 ni. Apa kata kalau saya tukar ni kepada 50? 50. 50 maksudnya 50 bagi 1000, 0.05. Laju tu. Nanti awak akan nampak dia punya blinking dia laju. Kadar kelipan dia laju. Tengok je Pin nombor 7. Okey, dan uploading nampak tu. Blinking tu. Tapi nampak macam blinking sebab dia terlampau laju. Apa kata kalau kita tukar ni kepada 100 lah. Ni pun 100. Kita upload sekali lagi. Kita nak nampak dia punya kelipan tu. Kalau macam saya tengok sekarang ni okey. Tapi kalau pada komputer dia macam tak berapa nak blinking sangat cantik lah. Okey. Kalau ni blinking ni cantik ni. 0.1 saat on, 0.1 saat off. Sebabkan ni nama loop, program ni akan looping sentiasa lah. So kalau kita tengok ni balik semula, setup, dia jalan sekali. Dia akan tengok, dia akan declare pin 7, output. Lepas tu, dia akan pergi kepada loop, dia akan on kan pin ni, pada pin 7 ni,
selama 0.1 saat, lepas tu dia akan off-kan dia selama 0.1 saat. Dia mengulang semula program ni on 1 saat, off 1 saat, on 1 saat, off 1 saat, sampai bila-bila. Maksud high untuk kita punya microcontroller, terutama sekali Maker Uno, Atmega 328 bila kita bagi arahan high, dia akan bagi 5 volt 40 milliamp. 40 milliamp. Jadi kalau kita perasan saya tukar daripada pin 12 kepada pin 7, saya kena tukar 3 kali 3 benda saya kena tukar semata-mata nak tukar satu pin je. Apa kata kalau saya perkenalkan satu variable, pemboleh ubah. Contoh sini integer, LED 1 sama dengan katalah kita pakai nombor 13 semicolon. Ni semicolon Nak perasan tak semua sekali saya buat tulis semicolon. Yang untuk subroutine saya tak tulis semicolon. Yang selepas bracket saya tak tulis semicolon. Ni kena tahu So kita copy LED 1, copy paste, paste, paste. Lepas tu kita upload. Jadi kita gunakan arahan pin terus. Kali ni kita declare sebagai pemboleh ubah. Okay. So sekarang pin nombor 13 saya tengah blinking. Lepas ni kalau saya nak tukar pin, saya tak payah nak cari pin mana tadi. Saya cuma tukar yang belah bahagian atas ni je. Maknanya saya tukar sekali je lah. So 13 ni andai kata saya nak tukar pin nombor 5. Upload sekali lagi. Kita akan nampak pin 5 kita di bawah ni, dia akan menyala lah. Jadi saya tukar sekali cukup. Tengah compile, upload. Dan uploading. Nombor 5 sekarang Apa kata kalau kita nak tambah input? Kita nak tambah output. Kita nak tambah output. Kita nak tambah LED. Kita tambah 3 LED lah. So, sini. Saya boleh enter. Saya copy ni. Paste and paste. Saya tukar daripada LED 1, ini 2, ini 3. Ini pin pada 6, ini pin pada 7. So, ni LED 1 pada pin nombor 5, LED 2 pada pin nombor 6, LED 3 pada pin nombor 7. Lepas tu, ini pun saya nak kena declare ni. Sebab, dia tak tahu yang pin tu adalah output. So, saya beritahu sini pin 2 dan pin 3. Sekarang ni pin ada 3 pin LED yang kita declare sebagai output. Lepas tu ini pun kita copy and paste. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat nyalaan 3 LED ni nyalaan serentak. Perasan tak tadi saya tekan enter, saya tekan tab. Student biasanya dia tak nak tekan tab. Dia susun rapat macam ni. Ini boleh program ni jalan. Tapi dia akan menyusahkan kita bila kita nak troubleshoot. Tengok kalau kita nanti nak tukar-tukar. Let's say contoh macam ni. Saya layankan aja. Copy. Saya enter. Paste, paste. Bila saya nak tukar, saya tengok ni tak sekata, kan susah saya nak check. Kalau semua sekata kan senang. Kalau saya malah nak tekan tab, saya boleh tekan tab ni. Tapi kalau program kita dah beratus line, kita boleh tekan right click, auto format. Nanti dia tolong susunkan untuk kita lah. Okay, so ni tadi tukar 2, ini tukar 3, ini tukar 2 dan ni juga tukar 3. Control upload. Nanti kita ada 3 LED yang berkelip. Tu 3 LED dikelip serentak. Kalau kita nak buat LED tu menyala pelbagai, kita boleh kata sini high, low, high. Copy, paste. Sini low, high, low. Nanti kita nampak LED ni dia berselang-seling. Tengok sekejap tu, dia berselang-seling. Dia nyala 2, lepas tu yang tengah ni mati. Nanti tengah mati, nanti nyala ni mati, nyala ni mati dan seterusnya. Jadi apa yang telah kita belajar untuk hari ni adalah, saya tulis kesimpulan dia. Apa yang kita dah belajar hari ni, kita dah belajar pasal benda pertama sekali subroutine wajib. Next, kita dah belajar pasal bila nak open and close bracket.
Lepas tu kita dah belajar pasal bila kita nak gunakan pin, kita kena declare pin tu. Dalam kes ni kita nak declare sebagai output lah. So kita akan gunakan pin, mode. Lepas tu kita type number pin. Pin number, koma. Lepas tu output lah. Dalam kes kita ni sebab kita belajar output, kita tulis output lah. Lepas tu kita dah declare pin tu sebagai output, kita nak on dan off kan dia. Kita nak on, atau kita nak sama ada nak on kan, nak off kan. Kita gunakan arahan digital write. Digital write, W huruf besar, WRITE, open close bracket, open close parenthesis, semicolon. Yang ini pun sama. Kita pakai pin number, koma. Lepas tu awak nak type high ke low? High ataupun low. Sebab dia binary kan. Ada dua je, nak on ke nak off. Last sekali saya ajar awak pasal variable. Variable namanya integer. Integer, lepas tu nama variable lah. Variable. Kita equalkan sesuatu lah. Dalam kes ni saya samakan kepada nombor pin. So, pin. Semicolon. Ada benda yang saya nak tunjukkan sebelum saya terlupa. Untuk yang belah atas ni, integer ni, kita boleh susun macam ni. Langkah-langkah, tapi kita rugi baris lah. Kita dah, untuk 3 line aja kita dah pakai 3 line lah ni. Untuk arahan ni je. Tapi sebenarnya, kalau kita boleh jimat, kita boleh, koma, apa tak? Kita tulis pin ni dulu. Lepas tu kita koma, nama pin lagi. Kita koma, lepas tu kita pakai nama pin lagi. Itu je tak payah. Ni rapat supaya kita nampak senang. Kan kita dah lepas baris dah. Daripada 3 baris kita jadi 1 dah. Tapi untuk yang ini tak boleh tau. Ini memang kena langkah. Okay. Apa yang kita dah buat hari ni, kita dah buat belajar pasal ni, teknik ni adalah sequential programming. Di mana program ni dijalan line by line. Tanpa melibatkan control structure. Kita akan belajar control structure. Saya tak ajar control structure banyak. Saya cuma ajar 3 je. For, while dan juga if. Jadi sepatutnya awak dah boleh buat. Kalau awak nak buat running lag pun dah boleh ni. Tapi program ni panjang sikit lah. Tanpa menggunakan control structure. Kalau guna control structure mudah. Jadi untuk sesi akan datang, kita akan belajar masih lagi dalam keadaan digital output. Tapi menggunakan control structure for. Kita pakai for dulu. Okay. Jadi saya rasa sampai itu je sesi kita ni. Kita akan jumpa lagi insyaAllah pada sesi akan datang. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah.